Kita sambung lagi kuliah tadabbur kita surah Ali Imran ayat 18 muka surat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Allah SWT bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Ia. Jadi kita tengok sebelum daripada ayat yang pertama lagi, Allah SWT menyatakan sifat-sifat Dia, segala sifat-sifat kesempurnaan Dia. Yang mana bila Allah SWT menyatakan sifat-sifatnya yang agung, maka itu menunjukkan kepada kita bahawa mesti beriman dengan Dia, mesti beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada kita, kepada manusia ni, kitab Taurat, Injil, Al-Quran sebagai kitab yang terakhir. Dan bila begitu tidak boleh sama sekali ada ikhtilaf, berbeza-beza atas akidah. Begitu juga bila kata Allah SWT menyatakan sifat-sifat Dia, perkara-perkara yang terkandung dalam kitab itu adalah sama, kita mesti berada di atas akidah yang sama, dan kita mesti juga berada di atas agama yang sama, yang ini kena terima Islam, kerana Islam itu adalah agama yang Allah SWT redha. Jadi ayat 18 ni Allah SWT menegaskan kepada kita hakikat tauhid, iaitu tauhid kepada Allah SWT, dan kita yakin bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan qayyumiyah. Allah SWT yang mentadbir alam semesta dengan adil ni, kita kena akui bahawa ini adalah satu hakikat yang Allah Ta'ala saksikan. Allah Ta'ala sendiri yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Dia. Yang ini berdasarkan kepada segala perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Jadi perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala yang mencipta alam semesta, yang mentadbir alam semesta ni, itu menyaksikan bahawa Allah Ta'ala sahaja yang berhak disembah. Maknanya segala benda yang Allah Ta'ala cipta itu sendiri mengakui bahawa Allah Ta'ala lah yang berhak disembah. Jadi Allah Ta'ala wajib kita tauhid kepada Dia kerana Dia sendiri, kerana sifat-sifat Dia. Jadi bila kata Allah Ta'ala menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Dia, maknanya berdasarkan kepada sifat-sifat Dia, berdasarkan kepada perbuatan-perbuatan Dia, mencipta, mentadbir alam semesta. Begitu juga seluruh alam semesta ni tunduk kepada Allah SWT. Maka sebab itulah tidak ada alasan kepada manusia untuk tidak mentauhidkan Allah SWT. Jadi ayat ni kita boleh pegu dengan ayat 83 nanti. Ayat 83. Selain daripada Allah Ta'ala, wal malaikah, begitu juga malaikat juga menyaksikan bahawa Allah SWT ni Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan melainkan Allah SWT. Sebab apa? Sebab kerja malaikat ni, malaikat kata, Allah Ta'ala kata tentang malaikat ni, wa inna lanahnul musabbihun. Malaikat ni sendiri Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami ni sentiasa bertasbih memuji Allah Ta'ala. Itu dalam surah As-Saffat ayat 166. Wa inna lanahnul musabbihun. Kalau kita baca daripada awal lagi, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidak ada di antara kita ni, yakni para malaikat ada maqam yang tersendiri, ada tugas yang tersendiri. Wa inna lanahnu safun.
kita ni kata malaikat sentiasa berbaris, ada dalam saf, beribadat kepada Allah SWT. Wa inna lanahnul musabbihun, bertasbih memuji Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan sebagai tasbih malaikat, persaksian daripada malaikat. Wa ulul ilmi, dan juga ahli ilmu, mana orang yang teguh dalam ilmu, orang yang menerima ilmu yang benar, yakni ilmu wahyu dari Allah Ta'ala, iaitu para nabi dan juga orang-orang alim yang soleh. Jadi mereka ni ahli ilmu, menyaksikan bahawa Allah SWT itu tiada Tuhan mereka, dia qaiman bil qist, dan Allah Ta'ala hal keadaan dia mentadbir alam ni dengan adil. Dia diulas sekali lagi, la ilaha illahu al-azizul hakim, tiada Tuhan melainkan Allah, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maknanya sekali lagi diulas perkara tauhid ni kepada kita, la ilaha illallah, ini kali ke berapa? Kali keempat. Ni pada kali yang keempat. Dua sen ni dah. Sebelum pada ni pada ayat yang kedua dan ayat yang keenam. Jadi bila begitu dah, tauhid tu dia ada dalam agama, mesti ada dalam agama, sebab hakikat agama yang diredai oleh Allah Ta'ala adalah agama tauhid. Jadi Allah SWT menyatakan di sini kebenaran agama Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yakni al-mardiyyi, agama yang Allah Ta'ala redha. Wa raditu lakumul Islam madina, ataupun din al-maqbul, agama yang Allah Ta'ala terima. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Jadi agama di sisi Allah yakni yang Allah Ta'ala redha menjadi agama kita, dan Allah Ta'ala terima agama tadi. Lain daripada ni Allah Ta'ala tidak terima. Sebab apa? Sebab dia tidak ada Islam. Islam tu apa? Penyerahan diri, patuh taat kepada Allah SWT dalam keadaan mukhlisina lahuddin. Kita ikhlas mentauhidkan Allah Ta'ala, terima hakikat tauhid, terima bahawa Tuhan yang berhak disembah ni Allah Ta'ala saja, Allah Ta'ala yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Kemudian amaran kepada ahli kitab, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, tidaklah berselisih orang-orang yang diberikan kitab itu melainkan sesudah datang kepada mereka ilmu yang benar, yakni wahyu Allah Ta'ala. Disebabkan apa? Disebabkan kezaliman, disebabkan kebencian, disebabkan hasad dengki sesama mereka, di antara mereka. Jadi bila mana agama Allah Ta'ala, agama yang Allah Ta'ala redha itu adalah agama Islam, maka tidak patut orang yang diberikan kitab ni berselisih. Jadi Allah Ta'ala telah buat keputusan, agama yang dia redha Islam. Jadi bila begitu tak patut seseorang itu nak berselisih tentang perkara agama, perkara tauhid, sebab jelas Islam itulah satu-satunya agama yang Allah Ta'ala redha, kerana ada Islam itu penyerahan diri ia sepenuhnya terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala, tauhid mula-mula sekali. Jadi ini amaran, teguran Allah SWT kepada ahli kitab. Sebab apa? Sebab mereka ni walaupun telah mari kepada mereka kitab Taurat mereka sendiri, mari pula wahyu Al-Quran, tetapi mereka nak canggah, nak menyalahi akidah tauhid. Mereka baghyan bainahum, sebab ikhtilaf, sebab mereka berselisih itu sebab dengki, tak puas hati. Tidak puas hati macam mana? Mengapa Allah SWT bangkitkan Nabi akhir zaman ni di kalangan Bani Ismail, orang-orang Arab. Jadi mereka tak boleh terima, mereka dengki, sebab mereka kata mesti daripada keturunan kita keturunan yang mulia, Bani Israel. Tetapi oleh kerana bila kata Allah Ta'ala yang mentadbir secara mutlak ni, maka atas dia lah, dengan aziz dia, dengan hikmah dia, dia boleh bagi, dia boleh pilih manakah bangsa mana yang akan ada Nabi, ada Rasul. Kemudian Allah SWT memberi amaran kepada ahli kitab,
ia membelakangkan kitab mereka sendiri dan suka berbalah tentang akidah ni. Wa may yakfur bi ayatillah, sesiapa yang kufur dengan ayat-ayat Allah, mana dalam keadaan terang mari kepada mereka tu dengan jelas, fa innallaha sari'ul hisab, maka Allah Taala itu segera membuat perhitungan. Yani keputusan Allah Taala untuk mengazab mereka akan cepat mari, dekat. Azab tu dekat, yani min jihatil qurbi wa tahaqquq, dari sudut dekat dan pasti. Cepat ni mana dekat dan pasti, tidak ada bertangguh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi cara macam mana kita nak berhadapan dengan ahli kitab ni, ya berbalah, tidak mahu terima perkara tauhid ni. Jadi ini dipanggil sulukur rasul bil mu'anidin, sikap cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya berhadapan dengan golongan yang engkar. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Sekiranya mereka itu nak berdebat dengan engkau, maka berkatalah kepada mereka, kamu kena kata kepada mereka, aku berserah diri kepada Allah SWT dengan seluruh diri aku. Aslam tu wajhi ni mana wajah aku, mana tak akan pandai kepada lain. Maknanya hanya berserah kepada Allah Ta'ala dengan seluruh. Maknanya hadap aku tu dari segi matlamat tuju, sebab wajah-wajah ni matlamat arah. Jadi aku mengarahkan seluruh hidup, seluruh jasa aku ni untuk taat kepada aku, untuk taat kepada engkau, bukan aku saja. Allah Ta'ala kata wa man ittaba'ani, dia orang yang ikut aku. Wa man ittaba'an, hak ikut sekali dengan aku, mana sahabat. Ini kelebihan sahabat, pujian kepada sahabat. Jadi Allah Ta'ala ni dia panggil talqin. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi, gini kamu kena kata, iaitu kalau mereka nak berdebat, maka kamu kena kata, aku Islamkan diri aku kepada Allah, dan orang hak belakang aku sekali dengan aku. Mana tidak terpisah Nabi dengan sahabat. Jadi di sini kata-kata aslam tu wajhi ni orang panggil kalimatul fasli, kata putus. Kalimatul fasli ni kalau kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran banyak kali kita jumpa. Kalimatul fasli, kata putus. Maknanya Nabi kena ucap, aku hanya beriman kepada Allah. Aku hanya beriman kepada Allah. Aku tidak akan tunduk kepada tekanan kamu. Aku tidak akan pedulikan kedengkian kamu itu. Sebab aku tetap dengan perintah Allah Ta'ala. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Talqin yang kedua, Nabi kena kata kepada orang-orang yang diberikan kitab dan ummiyin. Ummiyin ni maknanya orang-orang Mekah. Ummiyin daripada Ummul Qura. Sebab gelaran kepada orang Mekah tu Ummul Qura. Jadi kamu kena kata kepada orang-orang yang diberikan kitab dan penduduk Mekah, aslamtum, apakah kamu beriman? Sudahkah kamu Islam, menyerahkan diri kamu kepada Allah? Tanya. Mutaksirkah? Kamu taksirkah? Serah diri kepada Allah Ta'ala. Fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka tu Islam, terima Islam, yakni terima agama yang Allah Ta'ala redha, berarti mereka telah mendapat hidayah. Jadi kalau tak terima, maknanya sesatlah. Maknanya sekarang ni, selagi kamu tidak terima Islam, maka kamu sesat. Kamu tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Segala tidak tanduk kamu, perlakuan kamu anggap sebagai agama, Allah Ta'ala tidak terima. Sebab apa? Sebab belum Islam. Belum Islam, belum mendapat hidayah. Wa in tawallau, kalau mereka tu berpaling taksir, tidak mengendahkan seruan kamu, fa innama 'alaikal balagh, mana kamu hanya menyampaikan, mana tugas kamu telah sesat.
bila tugas kamu telah selesai ni, ini pemberitahuan daripada Allah SWT bahawa orang-orang yang engkar tadi kena siap sedia. Kena siap sedia. Sebab apa? Akan mari keputusan Allah Ta'ala. Dalam keadaan mereka tu engkar, degil, dah, mencabar Nabi, mengejek Nabi, dah, selalu mencetuskan perbalahan syubhat, tugas Nabi selesai. Jadi tugas Allah Ta'ala pula. Keputusan Allah Ta'ala akan membinasakan mereka. Cuma kalau umat muslimah ni, kuntum khaira ummah ni, keputusan Allah Ta'ala tu biasanya mari dalam bentuk arahan supaya jihad, memerangi mereka. Itu keputusan Allah Ta'ala tu. Sebab bila orang beriman, benar-benar beriman pada Allah Ta'ala, mereka diperintahkan supaya berperang. Bila mereka berperang, Allah Ta'ala akan memberi pertolongan. Jadi Allah Ta'ala menghancurkan orang yang menentang Nabi ni dengan tangan Nabi sendiri, dengan tangan sahabat pengikut Nabi sendiri. Wallahu basirun bil ibad. Allah SWT sentiasa melihat, memerhatikan tingkah laku hamba. Maknanya orang-orang tadi tu yang engkar menentang Nabi, dia tidak akan terlepas daripada keputusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sentiasa tengok, sentiasa bersedia untuk menghancurkan mereka. Kemudian Allah SWT menyebut bentuk-bentuk kezaliman tadi. Kita baca tadi, min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Jadi baghyan bainahum tu gapo? Iaitu innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Kezaliman mereka yang pertama ataupun busuk hati mereka, khabasa Yahudi. Maknanya kekejian, kekotoran yang ada dalam jiwa Yahudi. Yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah. Mereka kufur. Mereka kufur ni sebab apa? Jelas kepada mereka Taurat sebagai kitab Allah. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kitab Allah. Jadi mereka engkar. Mereka engkar. Yang kedua, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin. Mereka membunuh para nabi tanpa sedikit pun ada kebenaran. Tak usah tuwi, tak usah hejah ke mana, memang tak boleh sama sekali membunuh nabi. Sebab apa? Sebab nabi ni dia mubaligh, penyampai dari pihak Allah Ta'ala, yang menyampaikan dengan nyata. Jadi tak patut teruk benar ni perangai Yahudi ni. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Bukan Nabi saja mereka bunuh, pengikut-pengikut Nabi, pengganti-pengganti Nabi, orang-orang yang menyuruh dengan keadilan, mereka marah, mereka bunuh juga. Itu tiga daripada kejahatan mereka, jenayah mereka. Jadi mereka ni, Yahudi ni, ini menunjukkan kepada hati mereka telah rosak dan mereka ni tak suka kepada keadilan. Zalim mereka tu, memang mereka tak suka kepada keadilan. Jadi baghyan dengan qist tu dua benda yang bertentangan. Tak boleh duduk sekali. Fabashirhum bi'adzabin alim. Jadi akibat daripada tiga perbuatan mereka tadi, yang pertama, berilah khabar, berita gembira mereka kepada mereka itu dengan azab yang menyakitkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ulaikal ladzina habitat a'maluhum. Akibat yang kedua, mereka itulah orang yang gugur, terbatas segala amal mereka, tak lekat. Segala kebaikan yang mereka buat, amal jariah ke gapo ke, terhapus belaka. Tak ada sebagai pahala yang tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Hilang habis belaka. Fi dunya wal akhirah. Tak ada habis dunia akhirat. Wa ma lahum min nasirin. Yang ketiga, mereka tidak mempunyai sebarang penolong. Ramai pun mari nak tolong, tidak dapat menolong mereka. Jadi Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa ulaika habitat a'maluhum ni, maknanya penerimaan amalan di sisi Allah Ta'ala bila mana orang tu benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Amalan baik yang dibuat oleh seseorang hanya berguna bila hati dia tu molek.
Hati dia bersih, tidak ada kebencian, tidak ada dengki. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan lagi, yakni tambahan kepada kejahatan Yahudi ni. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Tidakkah kamu lihat kepada orang-orang yang telah diberi nasiban, satu habuan, yakni kitab yang mereka dapat Taurat tu hanyalah satu habuan, satu bahagian saja daripada kitab, yakni daripada ilmu dari sisi Allah Ta'ala. Jadi mereka dapat sikit saja berbanding dengan ilmu Allah Ta'ala yang luas, berbanding dengan Al-Quran yang begitu banyak khazanah ilmu. Jadi mereka ni diseru kepada kitab Allah dengan tujuan apa? Tujuannya untuk membuat keputusan di kalangan mereka, yakni dengan adil. Maknanya letak kitab Allah supaya buat keputusan dengan adil. Thumma yatawalla fariqum minhum, kemudian satu kumpulan daripada mereka itu berpaling, dalam keadaan mereka itu menolak, tasih, engkar. Jadi cerita lagu mana? Jadi Allah SWT nak beritahu orang-orang Yahudi ni, dalam keadaan mereka tu dapat ilmu Taurat, mereka anggap mereka sudah alim besar dah. Mereka mendakwa mereka lebih mulia lagi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat yang dapat ilmu Al-Quran. Mereka rasa Taurat tu ilmu yang besar, yang hebat kepada mereka, sehingga mereka rasa tak perlu kepada Al-Quran. Itu sikap mereka. Dan Allah Ta'ala juga nak memberitahu kepada kita di sini bahawa dalam keadaan mereka engkar, taksir kepada Al-Quran, sebenarnya mereka tu sendiri tolak Taurat. Bukti dia macam mana? Buktinya bila diangkat kes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang Yahudi ada berzina. Ada orang Yahudi yang berzina. Jadi oleh kerana Nabi ni ketua negara pada waktu itu, orang Yahudi mari angkat kes kepada Nabi. Nabi berhukum dengan hukum Taurat dah. Jadi bila bawa Taurat kepada Nabi, Nabi menghukumkan seperti mana dalam hukum Taurat, iaitu kena rejam. Kena rejam sampai mati. Untuk orang yang berzina mengikut syariat Taurat. Jadi orang dia tak sih. Dia kata hak kita dapati dalam Taurat iaitu taswid, dihitamkan wajah dengan arang penzina tadi, seorang duduk atas hema ngadap depan, seorang duduk ngadap paling belakang, jajak seputih kapung, sesatlah. Bila dibawa Taurat kepada Nabi SAW, dia mau tu baca, dia mau tu susuk, tepat ada sebut rejam. Jadi Nabi suruh alih tangan. Bila alih tangan tu ada hukum rejam. Mereka cuba sembunyi. Jadi nak beritahu pada kita bahawa mereka diseru kepada kitab Allah, mana Taurat mereka sendiri, supaya dapat buat keputusan dengan adil, tapi mereka tak sih. Ulama mereka tu sendiri berpaling, tak sih ikut Taurat. Sebab apa? Ulama mereka ni makan harta haram, jaga kepentingan bangsawan. Sebab itulah mereka ubah hukum Taurat. Kemudian Allah SWT memberitahu punca sebenar penyakit mereka ni. Tolak Al-Quran, tolak kitab Taurat mereka sendiri, berdengki terhadap Nabi SAW. Yang mari penyakit sini sebenarnya, itu puncanya kerana akidah mereka yang rosak. Zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Itu demikian kerana mereka mendakwa dengan berkata, kita ni tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari sahaja.
Jadi mereka ni mempunyai akidah yang betul-betul. Mereka percaya bahawa kita ni sebagai orang yang istimewa, bangsa pilihan, ahibbaullah. Mereka kata nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kita ni anak-anak Allah, kekasih-kasih Allah Taala. Tidak akan diazab. Kalau nak masuk neraka pun beberapa hari saja, sebentar je. Itu akidah mereka. Pemahaman mereka yang menyeleweng. Jadi mereka buat agama sendiri. Pemahaman yang salah tentang agama Allah Ta'ala. Jadi mereka menganggap selamatnya mereka tu kerana mereka keturunan Nabi. Jadi mereka telah buat persaksian yang palsu untuk diri mereka sendiri. Tak apa, kita akan selamat. Tak kena azab api neraka kalau kena semetar. Jadi itu syahadah dari sisi mereka, bukan syahadah daripada Allah. Itu adalah penipuan mereka atas nama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi amaran wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka telah terpedaya pada agama mereka dengan sebab apa yang mereka telah reka-reka letak atas nama Allah. Mereka buat sebagai agama. Wa gharrahum fi dinihim. Mereka sebenarnya telah diperdaya dalam agama mereka oleh dakwaan-dakwaan dusta yang mereka telah ada-adakan. Maknanya iftira min indi anfusihim. Dakwaan daripada mereka sendiri, bukan daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah mereka buat syahadah ni, persaksian ni. Jadi Allah Ta'ala kata wa gharrahum fi dinihim. Allah Ta'ala kata mereka telah diperdaya pada agama mereka. Jadi agama mereka Allah Ta'ala tak mengaku sebagai agama Allah. Sebab Allah Ta'ala kata inna dina indallah al-Islam. Hak ni Allah Ta'ala kata wa gharrahum fi dinihim. Mereka telah diperdaya dalam agama mereka, bukan agama Allah, agama mereka. Sebab agama Allah akidah Islam, patuh kepada Allah, taat pada perintah Allah Ta'ala. Agama mereka ni tidak patuh, hanya bersandarkan kepada angan-angan, cita-cita, harapan palsu, bahawa kita ni kalau dari Bani Israel gak selamat. Itu mereka buat akidah. Jadi Allah Ta'ala memberi amaran kepada mereka, fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fih. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fih. Bagaimana nanti bila kami himpunkan pada hari yang tidak ada keraguan padanya? Lagu mana agaknya mereka ni? Pada hari kami himpunkan mereka, mana duduk setepak di padang mahsyar tu. Ni belum daripada duduk dalam neraka lagi. Kami himpunkan mereka tu di mahsyar pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Jadi banyak kali dalam ayat dalam surah ni liyaumin, yauma, hari tu kena ingat hari. Dalam surah ni kalimah hari ni dia jadi macam kunci lah, kata kunci kepada kita. Ayat yang ke-9 liyaumin la raiba fi. Hak ni pun liyaumin la raiba fi. Jadi tujuan apa? Supaya timbul dalam diri mereka tu ketakutan, tak berani untuk meneruskan lagi iftira, pembohongan mereka terhadap Allah, menambah-nambah sesuatu dalam agama Allah Ta'ala. Jadi nak beritahu pada kita satu hukuman yang dahsyat akan menimpa mereka. Wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat. Akan disempurnakan tiap-tiap diri apa yang telah mereka usahakan, dan mereka tu wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Maknanya setiap orang dia kena fikir usaha tak di atas diri masing-masing. Dia tak boleh tupai keturunan dia tak boleh tupai Nabi, tak boleh tupai mak ayah dia. Masing-masing kena usaha. Kullu nafsin
Setiap diri. Sebab itulah bila kita tengok ayat ke berapa ni? Ayat yang ke 134 Baqarah, muka surat 20. Dah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu. Itu umat yang telah berlalu. Dah. Umat apa-apa anak cucu Nabi Yaqub yang mentauhidkan Allah Taala, mereka tu telah berlalu dengan usaha-usaha mereka sendiri, dan kamu kena usaha untuk kamu sendiri juga. Kullu nafsin, masing-masing kena fikir usaha untuk diri masing-masing, tak boleh tupai orang lain. Kita ni tergadai, tergadai diri kita ni hanya tertebus dengan cara kita beramal. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri itu dia tergadai, dia dapat menyelamatkan diri dia, tebuskan diri dia, selamat daripada api neraka dengan usaha dia, tak boleh tupai orang lain. Sebab itulah di sini kullu nafsin, kullu nafsin, banyak sekali kita akan jumpa dalam surah ni kullu nafsin, liyaumin kullu nafsin, liyaumin kullu nafsin. Di akhir surah tu kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup tu merasai kematian. Kemudian Allah SWT memberi khabar gembira kepada orang mukmin. Orang mukmin bila mana mereka tu taat kepada Allah Taala, ya, Allah Taala menjanjikan kemenangan untuk mereka. Mereka ni kira-kira jadi mangsa kedekian lah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tak puas hati. Jadi orang mukmin ni mangsa kedengkian, mangsa kezaliman orang-orang Yahudi. Maka Allah SWT nak beri khabar gembira bahawa orang mukmin ni akan mendapat kuasa. Bila orang mukmin akan mendapat kuasa, maka Allah SWT memerintahkan kepada orang mukmin supaya minta dengan Allah Taala. Walaupun ni janji pemberian kuasa ni untuk orang mukmin istikhlaf dah. Orang mukmin ni mengatasi orang-orang Yahudi, orang Nasrani, khabar gembira daripada Allah Taala, tapi mereka kena usaha. Usaha dengan cara doa. Usaha satu lagi dengan cara jihad, perang. Cuma hak peringkat awal dalam surah ni isyarat jihad dalam bentuk berhujah. Dakwah berhujah, menjawab syubhat mereka. Jadi Allah SWT suruh orang mukmin ni berdoa. Yang mana doa ni sendiri dalam bentuk pengakuan tauhid. Tiga perkara sini. Bisyarat untuk orang mukmin, doa yang mesti dilafazkan oleh orang mukmin, dan satu lagi dakwah tauhid. Pengakuan tauhid. Orang beriman dia kena doa dengan menyebut sifat-sifat Allah Taala, pengakuan tauhid kepada Allah Taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Katakanlah, wahai Tuhan kami yang mempunyai kuasa pemerintahan. Allah Ta'ala yang memiliki kuasa pemerintahan. Sebab apa? Sebab makhluk-makhluk ni, alam semesta ni kerajaan dia, makhluk dia cipta. Jadi Allah Ta'ala lah yang memerintah, qayyum dia tu. Tu'til mulka, engkaulah yang memberi kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi dulu memanglah diberikan kerajaan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Jadi demo tu telah wafat. Jadi sekarang ni giliran kepada Nabi SAW akan dapat kerajaan. Giliran para sahabat pula akan dapat kerajaan. Maka Allah SWT ajar kepada Nabi supaya minta. Jadi kalau kita tengok dari segi sirah, surah ni dia turun pada tahun ketiga Hijrah. Tahun ketiga Hijrah. Jadi tahun ketiga Hijrah tu kerajaan Nabi di Madinah tu di fasa awal lagi. Kalau kira tak apa teguh lagi tu. Ancaman dalamnya Yahudi, ancaman luar musyrikin Mekah. Sebab tahun kedua peperangan Badar, tahun ketiga peperangan Uhud. Tahun keempat ataupun tahun kelima tu peperangan Ahzab. Orang musyrikin Mekah terlibat lagi. Lepas pada itulah baru tenang sikit. Tapi peringkat awal ni ancaman luar dan dalamnya. Maka sebab itulah Allah Taala minta supaya Allah Taala perintah supaya Nabi minta kerajaan keteguhan dalam memerintah, dalam pentadbiran.
Wa tanzi'u mulka mimman tasha, Allah Taala boleh tarik pemerintah daripada siapa yang dia kehendaki. Allah Taala boleh jatuhkan kerajaan Firaun. Allah Taala boleh jatuhkan penguasaan orang-orang Yahudi. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, engkau ya Allah boleh memberi kemuliaan kepada siapa yang engkau hendak. Jadi engkau yang sifat aziz tu, engkau boleh memberi kemuliaan, ketinggian kepada engkau, orang yang engkau hendak, dan kamu boleh menghina orang yang engkau kehendaki. Jadi semua ni mengikut ketetapan Allah Taala, qanun dia. Biyadikal khair, di tangan engkau lah kebaikan. Maknanya Allah SWT memiliki kekuasaan, terserah kepada dia. Maknanya biyadikal khair, di tangan engkau lah kebaikan. Maknanya bila engkau berikan kebaikan kepada manusia dengan tangan engkau, berarti umat tu mendapat kemuliaan. Maknanya sesiapa yang dapat kebaikan daripada engkau, maka itu adalah satu kurniaan, pemberian engkau. Biyadikal khair. Jadi di tangan engkau kebaikan, maka berilah kepada kami kebaikan. Bila engkau telah berikan kepada kami kebaikan, maka itu adalah satu kurniaan yang besar. Lepas tu kalau orang tu mendapat kejahatan, itu adalah kerana kesalahan dia. Hukuman daripada Allah Ta'ala kerana dia zalim, kerana dia engkar. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kesempurnaan kudrat Allah Ta'ala. Semua tu Allah Ta'ala boleh bagi kerajaan, boleh tarik kerajaan, boleh memberi kehinaan, menjatuhkan, meninggikan mana bangsa kerajaan ataupun bangsa. Sebab itu keputusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Jadi ayat ni menyebut pada kita kamalul qudrah, kesempurnaan kudrat Allah Ta'ala. Bukti dia, tulijul laila fin nahar. Bos takak nak tukar kerajaan ni bukan payah pada Allah Ta'ala, sebab hari-hari Allah Ta'ala tukar siang dan malam. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Memasukkan malam dalam siang dalam malam ni, mana Allah Ta'ala menguasai ni matahari. Sebab kalau kata siang malam, matahari. Jadi Allah Ta'ala mengatur urusan pergerakan matahari. Tak ada lah makhluk yang paling besar kita boleh nampak lah ni, matahari. Siapa orang Jepun sembah matahari, yang anggap sebagai Tuhan, sebab dia terpedaya. Sebenarnya matahari ni pun musakhar, telah ditundukkan oleh Allah Ta'ala untuk khidmat kepada kita. Jadi Allah Ta'ala memasukkan malam dalam siang dalam malam. Maknanya Allah Ta'ala tukar, Allah Ta'ala aturkan pergerakan matahari. Matahari tunduk kepada Allah Ta'ala. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, Allah Ta'ala keluarkan yang hidup daripada yang mati. Ni kalau orang duk balas mana dulu telur dengan ayam, ni sudahlah. Allah Ta'ala Maha berkuasa mengeluarkan hak hidup. Yang ni contoh yang diberikan oleh ulama, anak ayam daripada telur. Sebab telur tu tak ada nyawa. Kita beli telur kedai, beli grade double A lah. Kita beli telur hot double A ko, kita klik gas, netah tu pik. Tak. Sos harga tu kita goreng, sos harga tu kita gas. Tunggu netah. Jadi hak kita pecah tu boleh makan, mati. Tapi hak kita biarkan tu, Allah Ta'ala keluarkan anak ayam. Bila cukup syarat, keluar anak ayam. Jadi telur yang sama, telur kita makan, telur hak mati. Telur hak mati juga Allah Ta'ala keluarkan anak ayam yang hidup. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, Allah Ta'ala boleh keluarkan daripada hak mati itu, Allah Ta'ala boleh keluarkan hak mati daripada yang hidup. Kalau telur, ibu ayam mengeluarkan telur. Telur mati, ibu ayam hidup. Boleh Allah Ta'ala. Itu ulama menafsirkan ayat ni dengan contoh lah, supaya mudah kita faham. Jadi Allah SWT minta supaya kita berdoa, diberi pemerintah kekuasaan. Jadi
Dengan ada doa ni keazaman. Maknanya bukan angan-angan seperti mana orang Yahudi, angan-angan dia nak selamat di akhirat, nak menguasai dunia. Jadi Allah Ta'ala nak supaya orang beriman ni ada doa, ada keazaman, kesungguhan. Sebab apa? Sebab pertukaran kerajaan bukan benda yang mustahil bagi Allah SWT. Sebab apa? Sebab itu percaturan Allah Ta'ala, peraturan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh tukar, boleh ganti. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan engkau ya Allah, dan engkau ya Allah memberi rezeki kepada orang yang engkau kehendaki tanpa hisab. Maknanya tanpa perlu kira. Hisab di sini buat kira audit. Tak ada bajet. Bighairi hisab ni engkau boleh beri rezeki kepada orang tanpa hisab, maknanya dengan seluah-luahnya satu, tanpa engkau audit, tanpa engkau buat panggil apa ni, belanjawan. Tak ada anggaran belanjawan nak bagi. Sebab Allah Ta'ala ni khazanah dia banyak. Kita hak sikit ni lah terpaksa buat belanjawannya. Belanjawan nak buka puasa, belanjawan nak raya, macam-macam belanjawan kita. Baju sekolah anak. Mana kita ni terhak rezeki. Jadi rezeki ni Allah Ta'ala boleh bagi kepada siapa dia nak tanpa ada sekatan, tidak terhitung banyaknya. Dari sini rezeki Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, bukan kata makan minum saja rezeki. Ni rezeki yang besar ni, kuasa pemerintahan. Sebab itulah orang yang pergi kerajaan ni dia kena bersyukur besar. Kita hok dapat rezeki ni, kita baca alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita boleh makan tu kita syukur rezeki. Orang yang pergi kuasa tu dah, ni rezeki hok lebih besar lagi. Sepatutnya dia bersyukur lagi. Bersyukur dengan cara mana? Memerintah dengan adil lah, mengikut kehendak Allah Ta'ala, mengikut hukum-hukum Allah Ta'ala. Dengan memberi jaminan semua rakyat ni berhak mendapat apa yang sepatutnya mereka dapat. Tapi nak dapat tadi dia kena sabarlah. Maknanya umat muslimah tadi nak dapat kerajaan, kuasa pemerintah, dia kena sabar, tunggu. Maknanya Nabi tu sendiri 13 tahun berdakwah di Mekah tak dapat kerajaan, dan Nabi tidak tahu perancangan pun nak menjatuhkan pemerintah Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Nabi dakwah. Sebab apa? Tak mari perintah daripada Allah Ta'ala untuk jatuhkan. Tapi diperintah supaya sabar, akhirnya berhijrah. Bila hijrah itulah dengan penuh kesabaran Allah Ta'ala bagi kerajaan. Jadi syarat nak dapat rezeki tanpa hisab ni, mula-mula sekali dia kena sabar. Jadi sebab itulah ni syarat sabar ni Allah SWT sebut kepada kita dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, boleh tanda. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyempurnakan untuk orang-orang yang sabar itu ganjaran mereka tanpa hisab. Kena sabar dulu baru dapat. Kemudian dalam ayat yang ke-27 ni kita baca Allah Ta'ala memasukkan malam dalam sia, memasukkan sia dalam malam yang pertama. Tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, yang kedua. Wa tarzuqu man tasha' ni, ketiga-tiga benda ni itu adalah pernyataan kepada innaka ala kulli syai'in qadir. Kesempurnaan kudrat Allah Ta'ala tadi lagu mana? Huraya dia dengan tiga mazahir, tiga bentuk. Huraya dia qadir itu tulijul laila fin nahar, yang pertama. Tukhrijul hayya minal mayyit, kedua. Wa tarzuqu man tasha', memberi rezeki. Itu tiga tanda kamalat kudrat Allah Ta'ala. Iaitu tasarruf, kuasa mentadbir
menghidupkan dan mematikan, dan yang ketiga memberi kerajaan dan mencabut kerajaan. Kemudian bila orang beriman ni tahu kuasa pemerintahan itu daripada Allah Ta'ala, bila dia dapat kuasa pemerintahan, mereka kena mentadbir mengikut kehendak Allah Ta'ala. Dalam pentadbiran tadi dia kena tawakal kepada Allah Ta'ala, kena berserah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala nak kepada orang beriman ni supaya dalam pentadbiran dia ni mentadbir mengikut kehendak Allah Ta'ala, dan hati mereka kena tawakal kepada Allah Ta'ala. Maknanya cabaran tu, ancaman musuh tu mari sekeliling ada. Jadi untuk dapat keselamatan, untuk mempertahankan kerajaan ni, dia kena tawakal kepada Allah Ta'ala. Bila begitu, tidak boleh sama sekali memberi taat setia, tunduk, patuh kepada orang bukan beriman, orang yang tidak beriman. Jadi Allah Ta'ala memberi peringatan, jangan tinggal tawakal. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman itu mengambil orang-orang kafir sebagai wali, sebagai teman setia, sebagai penolong, selain daripada orang beriman. Jangan. Sebab apa? Sebab perbuatan ini menafikan tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala telah bagi dah kerajaan kepada kita orang beriman. Dah. Janganlah pula kita memberi kepercayaan, ambil sebagai orang dalam ni bitanah, orang dalam, penasihat orang yang tidak beriman. Mana kalau zaman pemerintahan ni, dah. Kalau sekadar kita nak bagi kepada dia pengaruh tu pengaruh ni tak apa. Tapi sebagai setiausaha sulit negara, dah. Hak jawatan-jawatan penting dalam negara tak boleh. Tak ada walak mereka. Mereka tak ada kesetiaan kepada agama. Sebab itulah Allah Ta'ala istilahkan benda ni sebagai bitanah, orang dalam. Orang dalam ni awliya kita. Hak kita saling percaya, saling mengharapkan pertolongan. Tak boleh ambil orang kafir yang mana akibatnya kita tinggal orang beriman. Sebab itu akan menggugat kerajaan Islam. Itu tanda seseorang itu tidak bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kalau dia bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak akan mualah memberi taat setia kepada orang kafir. Wa man yaf'al zalika, sesiapa yang berbuat demikian, ni amaran Allah Ta'ala, zajar. Falaisa minallahi fi syai'in, falaisa minallahi fi syai'in, maka orang itu tidak dapat sedikit pun pertolongan daripada Allah. Allah Ta'ala cabut wilayah dia, Allah Ta'ala cabut perlindungan dia daripada orang itu tadi. Kalau kerajaan itu tadi, cuma ayat ni lebih ditujukan kepada orang-orang munafik, orang-orang iman dia lemah. Jadi bila dia duduk dalam kerajaan Islam, orang-orang mukmin yang lemah ni baru masuk Islam ni, dia baik sangat dengan orang Yahudi, orang ahli kitab. Jadi kadang-kadang apa yang dia dengar daripada Nabi tu salah kecek depan orang Yahudi. Kadang-kadang nak mengharapkan kegembiraan, kesukaan, kesetiaan daripada orang Yahudi, perlindungan daripada orang Yahudi, mereka bocor rahsia. Mereka memberi kesetiaan mereka tu kepada orang Yahudi, orang bukan Islam. Jadi Allah Ta'ala kata sebagai amaran, falaisa minallahi fi syai'in, tak ada sikit abuk pun wilayah Allah Ta'ala untuk dia. Maknanya Allah Ta'ala kerak dah, Allah Ta'ala putus dah hubungan dia tu dengan Allah, tak ada. Padahal Allah Ta'ala berlepas diri. Sebab kalau kata awliya, wala, perlindungan Allah, dah, bila lawan, bila tak terima walak daripada Allah, bila dia kerak walak dengan Allah, maka Allah Ta'ala berlepas diri. Dia panggil barak, berlepas diri. Bila berlepas diri daripada Allah Ta'ala, tak ada lagi dah jaminan Allah Ta'ala. Illa an tattaqu minhum tuqah. Ni keharusan ada ketikanya, melainkan
kamu takut daripada mereka itu ancaman yang menggugak nyawa kamu. Maknanya pada ketika itu kamu dibenarkan untuk buat baik dengan mereka. Maknanya kita terpaksalah, bila kita terancam, maka terpaksalah kita buat baik kepada mereka itu. Tetapi bukan atas dasar walak, tapi atas dasar nak menyelamatkan nyawa. Jadi itu cara panduan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang beriman berkenaan dengan hubungan mereka tu dengan orang kafir ni. Orang kafir di sini kafir Yahudi lah, yang mana tak boleh nak harap tu kepada mereka. Jadi keterangan benda ni nanti kita akan baca dalam ayat 117. Nanti 117 nanti. Boleh tandalah sini. Rujuk ayat 117. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah SWT memberi amaran kepada kamu tentang dirinya. Maknanya sekarang ni, kalau kamu buat salah seperti ni, kamu memberi walak kepada orang kafir dan kamu tidak dihukum oleh Allah Ta'ala, kena ingat, itu panggil muhlah. Allah Ta'ala memberi tempoh pada kamu. Jangan kamu anggap Allah Ta'ala ni ghafil. Jangan kamu anggap Allah Ta'ala lalai. Leka dan hukuman Allah Ta'ala di dunia pun, kamu akan balik juga pada Allah Ta'ala. Di situ kamu akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan hukum kamu. Kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah, sekiranya kamu menyembunyikan apa yang ada dalam diri kamu, maknanya kesetiaan, kecintaan, ketaatan kamu yang begitu mendalam kepada musuh Islam, orang-orang Yahudi, au tubduhu ya'lamuhu Allah, ataupun kamu menyembunyikan atau kamu zahirkan, mana kamu zahirkan kesetiaan kepada Nabi, dalam masa yang sama kamu menyembunyikan kesetiaan kepada musuh Allah. Kepada Nabi kamu zahirkan kecintaan, ya'lamuhu Allah. Allah Ta'ala mengetahui. Sini Allah Ta'ala nak menyatakan kamalul ilmi, kesempurnaan ilmu dia. Sebelum pada ni ayat 26-27 tu kamalul qudrah. Hak ni kamalul ilmi. Sebenarnya kita belajar tauhid, belajar sifat ni, kita boleh belajar melalui tadabbur Quran. Belan-belan. Inilah hak mudah masuk pada kita ni. Jadi bila kita belajar tadabbur ni, sebenarnya kita belajar akidah dah. Tak semestinya kita ngaji khusus akidah ni, tak. Kita melalui tadabbur ni, muka Quran daripada Allah Ta'ala, tak. Akidah Allah Ta'ala nak ada dalam Quran, kita boleh belajar. Mari keyakinan, mari waspada kita. Sebab apa? Di sini disebutkan kamalul ilmi, kesempurnaan ilmu Allah, kesempurnaan kudrat dia. Sekali dengan contoh-contoh. Lagi, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Bukan setakat apa ada dalam hati kamu Allah Ta'ala tahu, tetapi dia mengetahui segala apa yang ada di langit-langit dan di bumi-bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ni kamalul qudrat lagi, kesempurnaan kudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi bila Allah SWT maha berkuasa atas setiap sesuatu, maka dia bolehlah ambil tindakan. Jadi sekarang ni, walaupun kamu selamat di dunia, kamu kena ingat di akhirat tak lepas. Jadi Allah Ta'ala huraikan lagi, wa ilahil masir tu gapo? Wa ilallahil masir tu gapo? Iaitu yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Jadi ayat 30 ni huraian kepada wa ilallahil masir. Kamu balik pada Allah bila? Pada hari yang setiap nyawa, kullu nafsin. Balik tadi, kullu nafsin. Sorang-sorang. Pada hari setiap nyawa itu akan mendapati ma'amilat min khairin muhdara. Oleh kerana setiap manusia ni kena buat baik, kena menjauhi benda jahat. Segala kebaikan yang dia buat tu akan ada depan mereka. Muhdara, tercatat, ditunjukkan kepada mereka. Wa ma'amilat min su'in. Begitu juga apa-apa kejahatan yang mereka buat, muhdara juga, ada depan juga.
tidak tersembunyi. Allah Ta'ala akan zahirkan. Jadi pada ketika tu tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ni Allah Ta'ala nak nyatakan kesesalan mereka. Sesar ke apa? Sebab banyak sangat amal jahat. Tak ada sikit abu amal baik. Sesar, tahassuh. Orang-orang hak pendosa tadi, dia kata, alangkah baiknya antara aku ni, tawaddu, mana jiwa tu tadi dia bercita-cita kalaulah jiwa tu dia tu jauh dengan amal dia. Tak saya ada depan. Mana dia minta kalaulah dapat dijauhkan dia tu daripada kejahatan yang dia buat. Tak jauh. Tapi oleh kerana amalan kita ni tidak terpisah daripada kita, ada depan. Jadi dia nak supaya amal dia ni pergi jauh. Jangan ada. Tapi gitulah. Itu panggil sesalan. Dah. Jadi permintaan orang-orang yang berdosa di akhirat nanti itu sebenarnya penyesalan, kekesalan. Apa? Ya laitani kuntu turaba. Kalaulah aku ni jadi tanah. Sesat tu. Bukan dia nak jadi tanah. Sebenarnya dia sesat. Tak boleh nak selamat. Kemudian Allah SWT memberitahu kepada kita, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Ta'ala memperingatkan kepada kamu tu tentang diri dia. Kamu kena ingat sifat-sifat aku ni. Kena waspada. Maknanya kamu buat baik, kamu buat jahat, masa tu kamu kena hadir dalam diri kamu, apakah sifat-sifat aku. Aku maha mendengar, maha melihat. Aku ni qudrat. Kena ingat. Wa yuhadzirukumullahu nafsah ni Allah Ta'ala memperingatkan diri dia kepada kita, yakni masa kita buat amal-amal tadi, buat baik kau buat jahat kau, kena ada Allah Ta'ala depan kita. Kena ada maqam ihsan tu. Musyahadah dengan muqarabah. Kena ada semacam. Wallahu raufun bil ibad. Allah SWT amat menyayangi hamba-hamba. Jadi kalau kita dalam hati kita tu ada perasaan takut kita pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan merahmati kita. Kemudian Allah SWT memberitahu kepada Nabi SAW supaya orang-orang ahli kitab tadi, begitu juga orang mukmin, kena betul cara beragama kamu selama ni. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, cara beragama kamu selama ni tak betul. Sebab apa? Sebab kamu duk tupai atas nabi-nabi, atas keturunan nabi-nabi. Kamu mereka-reka akidah yang tidak diajar oleh Allah Ta'ala. Kita akan selamat kerana keturunan nabi. Kalau masuk neraka, kita akan masuk sekejap. Ini akidah-akidah ataupun pemahaman agama yang salah. Jadi Allah Ta'ala memberitahu bahawa ni cara agama yang betul. Orang Yahudi dakwa kita kekasih Allah, kita cinta pada Allah. Kalau kita cinta pada Allah, kita akan selamat. Allah Ta'ala akan cinta pada kita. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita, cinta Allah Ta'ala hak sebenar ni lagu ni. Kamu kena betul semula. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, sekiranya kamu cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bukan dengan fattabi'uni, kamu kena ikut aku. Jadi kamu kena ikut aku ni, maknanya kamu Yahudi kena ikut aku ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala nak orang-orang Yahudi ikut Nabi Muhammad. Maknanya kena jadi macam sahabat juga. Sebab sahabat ikut Nabi dalam ayat 20 tu. Jadi kena ikut aku, kena ikut Nabi SAW, barulah Allah Ta'ala kasih kepada kamu. Yuhibbukumullah, barulah Allah Ta'ala kasih kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kamu. Maknanya segala kejahatan-kejahatan kamu sebelum pada ni, menyembunyikan kebenaran, mencampur adukkan antara hak dan batil, Allah Ta'ala akan mengampunkan kamu. Itu cara beragama yang betul. Kena ikut Nabi. Maknanya kalau tak ikut Nabi, dakwa cinta pada Allah, tak ada sunnah Nabi dalam kehidupan,
tidak panggil kasih pada Allah Ta'ala. Kalau kita ngatik siang malam ikut 40 jenis tarekat pun, tapi tak ada nampak perjalanan hidup Nabi, dia dakwa kita ni ahlullah sampai maqam pada Allah, tapi sunnah Nabi tak ada, itu adalah satu dakwah juga. Jadi fattabi'uni ittiba'. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi. Maknanya kalau kamu sedia bertaubat, Allah Ta'ala sedia memaafkan. Rahmat Allah Ta'ala akan mari pada kamu. Qul ati'ullaha war rasul. Ni cara ittiba'. Ittiba' yang sebenar lagu mana? Qul ati'ullaha war rasul. Naklah kamu taat kepada Allah dan Rasul. Maknanya perintah Allah kamu kena taat, perintah Rasul kamu kena taat. Sini Allah Ta'ala tak ulang, qul ati'ullaha war rasul, nak menyatakan bahawa apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu apa yang diperintahkan oleh Nabi itu hakikatnya diperintah oleh Allah Ta'ala. Kamu tak boleh beza-bezakan. Perintah Allah Ta'ala itu adalah perintah Nabi juga. Perintah Nabi adalah perintah Allah Ta'ala. Jadi kena taat, tidak boleh bezakan. Nak kata saya ikut Quran atau saya ikut hadis Nabi, tak betul. Jadi kalau orang itu kata kita nak ikut Quran, tak saya ikut Nabi, tak betul. Lepas tu kalau orang itu kata kita tak saya ikut Nabi, kita nak ikut ulama, lagilah tak betul. Ikut mana? Tak. Kena ikut Allah, kena ikut Rasul. Kena ikut ulama, hak ikut Allah dan Rasul. Gitu kaedah sebenar. Tak boleh kita nak kata Nabi kanan, dah ulama kiri, kita kiri juga. Dah. Dia gun ini bukan macam flyover. Flyover ni tak apalah. Kita nak pergi sebelah kanan, dah kena pergi kiri dulu, exit dia. So kat tu. Dah. Jadi kalau Nabi kanan juga kita. Cuma kalau ulama pergi kiri, dah. Kalau ulama pergi kiri, kita kena tengok dulu. Dah. Apa dia pergi kiri? Kalau pergi kiri tu maknanya balik semula kanan, tak apa. Mana kita nampak ulama ni tak ikut hadis Nabi. Jadi bila kita tanya apa ustaz tak ikut hadis Nabi, sebab ada hadis lagi. Ataupun hadis tu dengan masuk sekian. Dah, ada hujah lah mengikut kaedah dalam usul. Kalau jenis lagu tu jenis flyover. Flyover kita panggil istilah mudah. Dah. Kalau jenis flyover tak apa lah. Sebab su je ikut Nabi juga. Tetapi tidak boleh menyalahi Nabi secara terang, tak boleh. Secara surah, cara rupa zahir tak boleh menyalahi. Jadi kalau kita tengok ulama melenceng daripada jalan Nabi, dah, kita kena tengok sekat mana dia pergi. Sekat mana dia pergi? Apa hujah dia? Apa alasan dia? Kalau macam flyover tadi boleh, kita boleh terima. Tapi kalau jalan tu memang tak ada flyover, traffic light, dah. Orang buat flyover ni sebab malah buat traffic light. Kalau buat traffic light jam. Dah. Ni tak ada flyover, memang traffic light. Nabi kanan, agama kata kanan, ulama kata kiri. Kita pergi kiri juga. Ke mana tak tahu pergi. Jadi kena jelas molek. Ikut Nabi berarti ikut Allah. Ikut ulama bila mana ulama tu ikut Allah dan Rasul. Bila mana ulama tu ikut Nabi, baru kita boleh ikut dia. Sebab ulama ni dia ada syarat dia. Ulama yang nak diikuti. Dalam surah ni menekankan kepada kita cara betul mengikut ulama. Tak apalah kita ayat supaya kita boleh tanda. Iaitu kita akan baca nanti pada ayat 79. Pada cara betul nak ikut ulama. Ahlul ilmi. Hak mana? Hak Allah Ta'ala sifatkan ar-rasikhuna fil ilmi. Orang yang mantap ilmu. Maknanya kalau ulama tu pergi kiri, boleh jadi ilmu dia tak mantap. Ada hadis yang dia tak jumpa, ataupun dia sangkakan sebagai hadis, sebenarnya tidak ada hadis. Dia salah faham terhadap hadis. Baru ni kan ada seorang ustaz tu dia kata akhir zaman ni, akhir zaman ni kita boleh nikah dengan 50 orang wanita. Kata berat ni Tok Guru ni faham lagu mana? Dia kata akhir zaman kita boleh nikah dengan 50 orang wanita.
Dia salah faham. Hak Nabi kata akhir zaman ni seorang lelaki akan jaga 50 wanita. Jaga. Bukan suruh boleh nikah. Nikah setakat 4 je satu masa. Jadi dia salah faham. Seorang jaga 50. Kalau kira tak pelik. Dah. Orang nak pergi Mekah kan? Dah. Dia jadi mahram dah. Dia seorang mahram, atas dia tu berapa tak tahu. Ni bini dia, anak dia, adik-beradik dia, kakak dia, mak dia. Dah, mak saudara dia semua tu mahram dia. Penjagalah. Tu kata tu akhir zaman seorang jaga 50. Bukan kata seorang jaga bukan seorang boleh nikah 50. Berat ustaz tu. Berat ustaz tu. Kena faham molek hadis Nabi. Jadi Allah Ta'ala kata hendaklah kamu taat pada Allah dan Rasul baru dipanggil ittiba'. Fa in tawallaw, kalau kamu berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ingat. Tasih ittiba' Nabi, tasih taat pada perintah Allah dan Rasul berarti berpaling. Bila berpaling Allah Ta'ala kata kafir. Allah Ta'ala tak kenal pada orang kafir. Sebab ini boleh dikira sebagai orang itu telah meninggalkan agama Allah. Dia berpaling. Jadi kalau kita baca daripada ayat pertama sampai ayat 32 tu, dah. Dia macam mukadimah lagi. Mukadimah, mukadimah tentang akidah-akidah. Sekarang ni dah. Ayat 33 ni dia cerita lain. Baru masuk cerita. Cerita Alu Imran sebagai dalil sejarah. Dalil sejarah kepada pemilihan Nabi kepada bangsa dalam bangsa pemilihan Nabi di kalangan Bani Ismail, tidak di kalangan Bani Israel lagi. Jadi itu insya-Allah kita akan sambung esoklah. Apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.